Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid cikgu sekalian. Okey, hari ini kita sambung ulang kaji RBT kita tingkatan 2 Mutiara. Okey, minggu lepas kita sudah pun menyelesaikan ulang kaji bab reka bentuk mekanika. Kita dah buat dah. Cikgu dah go through bab mekanika dan juga cikgu dah suruh buat latihan dan juga kerja dalam buku kerja dan cikgu suruh hantar dalam form. Okey, hari ini kita teruskan dengan bab ulang kaji kita. Selepas reka bentuk mekanikal, kita ada reka bentuk elektrik. Kita teruskan kepada reka bentuk elektrik. Okey, sebentar lagi dia akan keluarkan dia punya presentation tu dalam teks juga ambil dia punya teks, biji dalam teks. Okey. Okey lah. Okey, nampak tak? Dia punya dalam teks tu. Okey, cepat besar sikit. Okey, reka bentuk aplikasi teknologi bab 2 masih lagi kita masih lagi dalam bab 2 ni, aplikasi teknologi reka bentuk elektrik. Okey, reka bentuk elektrik. Okay. Apa yang kita akan pelajari dan kita dah pun pelajari sebelum mengenal pasti dan menjelaskan elemen sistem elektrik, sumber, medium, beban dan kawalan. Cara menunjuk cara reka bentuk litar batang elektrik, segi keselamatan, kapranti dan litar dan sambungan litar. Membuat pengiraan parameter elektrik dan bentuk litar, menghasilkan akaran reka bentuk litar, menganalisis elemen sistem elektrik pada gadget yang dihasilkan. Kita dapat rekaan membina gadget elektrik berfungsi, membuat pengujian dan pengujian gadget, mencadang dan membaikan gadget yang telah dibina. Okey. Yang seterusnya, sumber tenaga elektrik yang ada di Malaysia ni, yang pertama sekali kita ada menggunakan petroleum. Sumber petroleum dan menghasilkan elektrik. Ni kalau kita tengok yang ada di Sungai Baru dekat Kuala Polih dah. Stop. Kemudian kita gunakan solar di Kuala Polih pun ada banyak alat solar. Dan kita ada di Empangan, di Matasuk tak ada. Empangan di Polih tak ada, Empangan yang lain ada lah. Empangan yang lain ada. Kita menjanakan arus elektrik melalui jana kuasa elektrik melalui panel solar. Yang ketiga melalui empangan. Gadget ni rekaan-rekaan kita lah seperti periuk masak elektrik, seperti ceret elektrik. Wah, mudah dulu kalau kita nak masak ayak susah, kena jebar dan ceret. Dan ke ceret tu pun jadi hitam legam. Ni kita tak gaduh tekan. Buh ayak tekan. Sekarang ni tak payah tekan dah, ayak masuk straight dah. Okey. Lah ni kowe ada. Iklan sikit kowe. Macam-macam iklan yang ada dalam TV. Semua tu memudahkan kehidupan kita dalam seharian kita. Okay. Lepas tu elemen sistem elektrik ialah sumber, medium dan juga sumber, medium, beban dan kawalan. Apa itu sumber, apa itu medium, apa itu beban dan apa itu kawalan. Okey, sekarang kita teruskan. Okey, sumber. Yang pertama sekali, apa itu sumber? Apa itu sumber?
sumber tenaga yang boleh diperbarui. Kita menjana elektrik melalui empangan, menjana elektrik melalui kipas. Ni kalau kita tengok dekat Kuala Polis ni ada dekat dengan masjid terapung. Ni guna angin, yang ni guna solar. Air, angin, solar. Ini kita sumber-sumber kita lah. Termasuk angin, air, matahari dan juga ombak. Ombak pun boleh buat. Okey. Manakala yang sumber yang tidak boleh diperbaharui dan tidak dapat kita semula, guna habis seperti petroleum. Petroleum, aram batu, gas, tenaga nuklear. Ini di antara benda-benda yang kita kena beza lah, kena beza sumber yang boleh diperbarui dengan sumber yang tidak boleh diperbarui. Ini petroleum, arang batu, petroleum, arang batu, petroleum, arang batu, gas dan juga petroleum, arang batu, gas dan tenaga nuklear. Ini sumber yang tidak boleh diperbaharui. Okay. Manakala sumber yang boleh diperbaharui, seperti apa? Sumber angin, air, matahari, ombak. Ni dia. Inilah yang dinamakan kebesaran Tuhan. Ya Allah, ya Karim. Di mana dia jadi angin tak pernah habis, dia jadi air tak pernah habis, dia jadi matahari tak habis-habis guna, dia jadi ombak pun tak pernah habis. Hebat dia punya ciptaan dia yang maha bijaksana. Inilah Allah Tuhan kita yang maha bijaksana. Okay. Sumber ni tak habis, gunalah. Allah kata kat manusia, gunalah bagaimana tak dapat. Okey, kemudian ni kita nak menjana penjanaan hidroelektrik menggunakan empangan daripada menara buat dia air masuk tu. Air masuk, nampak aliran air di empangan ni melaju. Dia kena turbine tu, dia menjalankan generator dia ada transformer di sini. Generator ni menghasilkan tenaga. Kita transform, maksudnya kita ejah dia pergi nak berapa watt tu, kita salurkan kepada menara-menara kawalan dan ke rumah-rumah. Medium. Okey, medium dia berwayar tanpa wayar. Sekarang ni banyak tanpa wayar lah. Ni berwayar. Beban ni maksudnya bahan-bahan elektrik, peralatan elektrik yang kita gunakan seperti mentol, terang kipas, bunyi, suara semua merupakan beban, load. Kawalan secara selamat, switch dia lah. Ni nampak ni dia punya alat untuk nak bagi bidah. Kalau elektrik masuk, pemutus entar ni, kalau elektrik masuk lebih, dia akan bidah. Okey, begitu juga kawalan suhu pada striker. Jenis arus ulang-alik, okey, dia jenis E ni jenis apa ni? Jenis arus. Ada arus ulang-alik, masuk rumah kita ni ulang-alik. Keluar, dia masuk, dia keluar. Ya, ulang-alik. Kalau arus terus, main daripada bateri, terus bagi cahaya betul, tapi tak masuk dalam bateri ni. Jadi tak masuk, kuasa pada bateri ni terus disalurkan kepada mentol ni, menyebabkan lama-lama habis lah kuasa bateri ni, lama-lama habis. Juga yang ni pun arus terus. Dia nama pada gerek kita ni. Okay, faham lah, arus terus dan juga arus ulang-alik yang di rumah kita tu daripada wayar. Yang arus terus yang kita guna bateri terus habis. Okey, cara reka bentuk peralatan elektrik dari segi keselamatan, dia punya reka-reka dan semua berdasarkan perkhidmatan. Kalau tanpa kesempatan, kita pegang-pegang dapur karat tu terus. Terus kena karat mampu tak ada nak masuk nanti. Mati kojo dulu. Okey, kemudian sambungan-sambungan elektrik, dia ada litar tertutup, litar tertutup. Tak bisa kita lengkap perkara-perkara rubutan dan kuasa elektrik, contohnya mentol, menyerap
switch ditutup. Kalau kita buka ini, ini tidak punya satu keterangan lengkap arus voltaj dan kuasa cerita. Contohnya mentor tidak menyalakan switch buka atau wayar terputus. Ini kita terbuka. Terbuka maksudnya ada switch lah, ni tak ada switch ni. Yang ni tak ada switch. Ada switch pun sambung terus ya. Ini kita tertutup. Kita terbuka. Terbuka boleh adjust. Kita pintas. Kita pintas biasanya yang bersentuhan, wire yang bersentuhan, nampak? Kebanyakan berlaku kalau kita tak hati-hati, menyebabkan rumah kita terbakar. Okey, sebab kita gunakan wire yang berkualiti. Pasang rumah grade A, jangan pasang grade B, jangan pasang grade C. Okey, membentuk pengiraan parameter elektrik dalam rangka bentuk litar. Okey, ni formula dia, hukum Ohm ni. V IR, V sama dengan I kali R. V ialah volt, I ialah ampere, R ialah ohm, rintangan lah. P ialah kuasa watt. Ini pengiraan dia. V sama dengan I kali R. Ataupun I sama V per R. Ulang balik dia. Okey. Ini contoh pengiraan dia. Okey. Guna formula V sama R. 0.5 I dia bagi, R dia bagi. Kita karikan saja dapat yang kuasa dia volt. Okey. Cari voltan dan yang ni cari watt. Ini cari watt. Volt, watt. Kita dah buat dulu. Okey, ni lagi ada dalam, nanti kamu jawab dalam soalan-soalan cikgu bagi, ada pengiraan dia, nanti jawab. Matematik faham lah. Buat soalan matematik. Kalau tak faham juga, rujuk balik formula. Berkaitan dengan formula tu. Okey, reka bentuk litar. Bagaimana kita nak buat litar mentor menyala 1, 2, 3, 4 mentor ni menyala. Okey, dia ada switch, dia ada bateri, ada mentor. Contoh litar lah. Kita litar ni asal betul ni. Akaran mentor, tapi bila kita lukis skematik. Apa ni? Lakaran skema lakaran. Selepas lakaran litar dibina, akan melakar reka bentuk sistem litar skematik. Nama dia litar skematik. Okey. Okey, ni nak kira ohm ni. Saya akan ambil lagi dia punya formula. Okey. Okey, selepas tu kita elemen tu ada sumber bateri, medium wire, beban mentor, kawalan, switch. Okey, ni dia punya litar skematik. Okey, litar ringkas ni. Gambar rajah litar. Kita panggil sebagai gambar rajah litar. Ini almari pakaian ni. Kita letak lampu dalam almari pakaian. Kalau kita buka saja almari pakaian, lampu pun menyala. Contoh gadget lah. Rekaan-rekaan yang kita buat. Kalau kamu ada idea-idea lain ni, contohnya kalau kita nak buat apa? Katakan di dalam almari kamu tu, kalau malam-malam, siang tak apalah, kalau malam-malam tu kita tak nampak, cahaya kan tak masuk, kita reka satu alat di mana bila kita buka saja pintu tu, dalam almari pakaian kita pun menyala lampu-lampu. Boleh pelbagai warna ni pun boleh reka. Ini komponen elektrik ni. Elemen elektrik, okey, contoh komponen elektrik. Okey, ni bateri, sumber bateri, beban mentor, medium wire, kawalan switch. Okay. Gadget ni kita nak bina gadget elektrik berfungsi. Kita ada mentor, satu mentor dia bertiga switch micro, pemegang bateri dan bateri. Kalau kita nak lampu kita nampak ni, yang 3 bat tadi. Nak lampu kita terang tu pun bateri kuat sikit bagi lampu kita terang. Okay. Tapi kalau nak shock ni guna solar lah. Guna solar tak ada sepanjang masa, tak perlu ganti bateri. Okey. Pengujian penilaian apa yang kita buat tu, sama ada mentor berfungsi atau tidak, penilaian elektrik okey ke tidak, litar tu berfungsi tidak, bateri okey, bateri boleh guna ke tak boleh guna, switch tu, switch yang kita gunakan tu switch, ada switch yang berfungsi, ada switch yang tidak berfungsi.
Pas kita buat gadget tu, kita dah penambah baikkan, mungkin kita letak mental-mental yang berwarna-warni ataupun berklik-klik, boleh juga kita letak. Jadi buka-buka almari tiap-tiap jadi macam disco. Oh, ikut letak muzik pun boleh juga. Jadi kita buat penambahbaikan. Ini yang kita namakan sebagai reka bentuk elektrik. Habis bentuk bak ulang kaji bak elektrik. You go through ni. Okey, rumusan dia reka bentuk elektrik mengandungi elemen-elemen seperti sumber, medium, beban dan jangkauan. Jenis arus alik ada jenis arus, ada ulang alik, ada arus terus. Okey, menunjukkan cara reka bentuk litar peralatan elektrik ada mesti ada keselamatan, kedudukan peranti dan litar, sambungan litar tertutup, terbuka, pintas atau bypass. Membuat pengiraan parameter elektrik dalam reka bentuk litar, menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektrik yang akan membuat pengiraan parameter, menganalisis elemen sistem elektrik pada gadget yang akan dihasilkan. Okey, dan pembina gadget, untuk membuat pengujian, mencadangkan penambahbaikan. Okey, sampai situ saja. Okey. Itu saja pelajaran untuk hari ini, anak-anak murid sekalian. Okey, nanti cikgu akan bagi Google Form untuk kamu isi maklumat kamu dan juga kamu upload gambar daripada buku kerja yang cikgu akan nyatakan muka surat apa yang kamu kena buat kan, semua upload masuk dalam Google Form tu. Okey, itu saja untuk hari ini pelajar sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.